Selamat pagi, Sir. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan dapatan kajian mengenai kesan pandemik COVID-19 terhadap keperluan psikologi pelajar. Nama saya Chong Hui Si dan saya akan mulakan dengan pendahuluan. Seperti yang kita tahu, penyakit coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19 merupakan sejenis penyakit yang berjangkit melalui saluran pernafasan disebabkan oleh virus corona yang baru. Kes pertama ini telah ditemui di Wuhan, China pada Disember 2019. Penyakit ini juga telah merebak dengan cepat dan tersebar ke 222 negara di mana lebih daripada 170 juta kes ini telah dikesan. Penyakit ini juga telah membawa banyak impak yang tinggi dari segi sosial, ekonomi, kesihatan dan sebagainya kepada kehidupan manusia. Seterusnya, saya akan pas kepada rakan saya untuk membentangkan bahagian seterusnya. Salam sejahtera semua, nama saya Hui Xin. Hari ini saya akan membentangkan objektif kajian kami. Pertama sekali, kami ingin mengenal pasti latar belakang terbentuknya COVID-19. Seterusnya, kami akan menghuraikan punca-punca berlakunya COVID-19 dan akhir sekali, kami akan menghujatkan kesan COVID-19 terhadap keperluan psikologi seorang pelajar. Sekarang, saya akan menjelaskan metodologi kajian kami. Kami menggunakan borang soal selidik atas talian, yaitu Google Form untuk kajian kami. Terdapat 36 soalan dalam Google Form tersebut untuk mengkaji kesan pandemik COVID-19 terhadap keperluan psikologi pelajar dari segi aktiviti harian, keuangan, akademik, sosial, dan mental pelajar. Kami telah mengumpul 56 respon daripada pelajar yang terdiri daripada berbagai latar belakang pendidikan. Perbincangan kami akan terbagi kepada 7 bahagian, yaitu latar belakang COVID-19, punca berlakunya COVID-19, kesan-kesan dia bawa kepada aktiviti harian kami, kesan kewangan dari segi akademik, dari segi sosial, dan akhir sekali mental. Sampai sinilah pembentangan saya, maka saya akan meneruskan pembentangan. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Lo Ibe. Saya akan membentangkan dapatan kajian kami dari segi demografi responden dan latar belakang COVID-19. Sebanyak 43% responden kami bergantung pada PTPTN sebagai sumber pembayaran yuran mereka. Seterusnya, responden kami juga memberi pendapat bahawa negara China ialah negara yang paling awal termunculnya kes coronavirus. Hal ini menunjukkan bahawa responden kami mempunyai pemahaman asas terhadap COVID-19. Selain itu, sejumlah 21 responden yang bersifat neutral semasa ditanya bahawa aktiviti manusia makan kelawar hidup merupakan punca jangkitan coronavirus dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian terdapat pelbagai pernyataan yang mengatakan punca wujudnya COVID-19. Di samping itu, terdapat 18 responden yang bersetuju bahawa COVID-19 merupakan perang biologi antara negara-negara di dunia ini. Hal ini disebabkan wabak coronavirus merupakan suatu ancaman yang boleh mengambil nyawa manusia dan jangkitan ini boleh dikatakan sebagai suatu senjata yang tidak dapat dilihat. Dari segi punca wabak coronavirus, kebanyakan responden kami menganggap bahawa punca wabak adalah disebabkan rakyat yang melanggar SOP. Hal ini disebabkan oleh sifat kelalaian masyarakat yang tidak patuh kepada SOP. Oleh itu, keadaan ini akan menyebabkan kemerosotan pandemik di Malaysia. Seterusnya, kami juga menjalankan soal selidik terhadap gejala-gejala umum dijangkiti COVID-19. Berdasarkan carta tersebut, terdapat 3 simptom yang paling jelas iaitu kehilangan dera, bau dan rasa, kesukaran pernafasan dan kesakitan demam. Oleh itu, data ini boleh dijadikan sebagai panduan untuk mengesan wabak coronavirus. Pembentangan yang seterusnya akan dibentangkan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Jacqueline Lujeng dan akan membentangkan kesan aktiviti harian COVID-19 terhadap pelajar. Bagi graf di sebelah kiri, majoriti daripada responden telah memberi penilaian 4 dan 5 yang menunjukkan COVID-19 telah memberi impak kepada mereka untuk menjalankan kehidupan harian. Sebagai contoh, disebabkan oleh PKP yang dijalankan oleh kerajaan,
Masyarakat mengalami kesusahan untuk menjalani kehidupan seharian, terutamanya pelajar-pelajar yang terpaksa belajar di rumah secara atas talian. Perkara ini telah memberi kesan kepada pelajar universiti yang perlu menggunakan makmal untuk menjalankan kajian mereka. Bagi graf di sebelah kanan, majoriti responden memberi penilaian 4 dan 5 yang menunjukkan bahawa mereka telah menggunakan tempoh kuarantin mereka dengan berkesan dan berdisiplin dalam membahagikan masa sejajar dengan pepatah masa itu emas. Seterusnya, saya akan membentangkan dari segi kesan kewangan. Bagi graf di kiri anda, majoriti responden bersetuju bahawa pendapatan keluarga mereka terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19. Hal ini demikian kerana banyak sektor swasta dan kerajaan telah mengurangkan pendapatan tenaga kerja disebabkan oleh pandemik ini yang menyebabkan pendapatan keluarga mereka terjejas. Bagi graf di kanan, soalan yang berkenaan dengan sejauh manakah COVID-19 membimbangkan anda dari segi peningkatan beban kewangan yang merangkumi perubatan atau kajian COVID-19, makanan, barang keperluan, dan pengangkutan, majoriti telah memberi penilaian 3 yang menunjukkan mereka berada pada penilaian neutral. Oleh itu, masyarakat perlulah sentiasa bersedia disebabkan kita tidak boleh meramalkan perkara yang boleh berlaku disebabkan oleh pandemik ini. Juga, kita perlulah menggunakan wang dengan berjimat cermat. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Tachayani Anand dan saya akan membentangkan dapatan kajian dari segi akademik. Untuk soalan yang pertama, adakah anda berasa kurang aktif dan kurang perhatian ketika belajar atas talian? 77% daripada responden telah memilih jawapan ya yang merujuk bahawa mereka berasa kurang aktif ketika belajar atas talian. Oleh itu, cadangan yang dapat diberikan adalah sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat serta mendapat tidur yang secukupnya. 16% daripada responden telah memilih jawapan mungkin dan 7% daripada responden telah memilih jawapan tidak yang merujuk bahawa mereka tidak berasa kurang aktif ketika belajar atas talian. Bagi soalan yang berikutnya, bagaimanakah COVID-19 memberi cabaran kepada anda semasa belajar atas talian? Kita dapat membuat kesimpulan bahawa majoriti daripada responden telah memilih cabaran kesukaran berfokus diikuti oleh persekitaran yang kurang kondusif dan gangguan internet. Hanya minoriti daripada responden iaitu 14 responden telah memilih cabaran lain. Oleh itu, sebagai pelajar yang berfikiran rasional, pelajar haruslah mencari alternatif yang efektif untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Persoalan yang berikutnya iaitu, adakah akademik anda merosot disebabkan oleh COVID-19? Kita dapat membuat kesimpulan bahawa 23 responden telah memilih penilaian 3 yang merujuk bahawa mereka berada pada penilaian neutral. Hanya 12 responden telah memilih penilaian 4 diikuti oleh 5 responden telah memilih penilaian 5 yang merujuk bahawa akademik mereka merosot disebabkan oleh COVID-19. Oleh itu, cadangan yang dapat diberikan adalah sentiasa memberi tumpuan 100% ketika menghadiri kelas atas talian dan juga membuat ulang kaji pelajaran secara konsisten untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Bagi soalan yang berikutnya iaitu sejauh manakah COVID-19 mencabar anda untuk mencari program magang, kerja dari rumah dan berinteraksi dengan rakan sekerja, kita dapat merumuskan bahawa 17 responden telah memilih penilaian 5 diikuti oleh 17 responden juga telah memilih penilaian 4 yang merujuk bahawa COVID-19 mencabar mereka untuk mencari program magang, kerja dari rumah dan juga berinteraksi dengan rakan sekerja. Oleh itu, cadangan yang dapat diberikan kepada pelajar yang sedang mencari program magang adalah untuk mencari program magang seawal mungkin dan juga mendapat garis panduan daripada pensyarah mereka. Selain itu, kita juga dapat melihat bahawa hanya terdapat 2 responden menyatakan bahawa COVID-19 kurang memberi cabaran kepada mereka untuk mencari program magang, kerja dari rumah dan berinteraksi dengan rakan sekerja. Bagi persoalan yang terakhir, dari segi akademik, iaitu sejauh manakah COVID-19 memberi kesan kepada rancangan hidup anda, kita dapat membuat kesimpulan bahawa majoriti daripada responden yang merangkumi 26 responden telah memberi penilaian 5 diikuti oleh 21 responden telah memberi penilaian 4 dan juga 9 responden telah memberi penilaian 3 yang merujuk bahawa COVID-19 memberi kesan kepada rancangan hidup pelajar.
Oleh itu, cara yang dapat diberikan kepada pelajar adalah untuk mengamalkan pemikiran yang rasional sebelum membuat sesuatu keputusan. Selain itu, kita juga dapat melihat bahawa tiada responden yang memilih penilaian 1 atau 2 yang secara jelasnya merujuk bahawa COVID-19 memberi kesan kepada rancangan hidup pelajar. Sampai di sini sahaja pembentangan saya. Pembentangan yang berikutnya akan dibentangkan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Li Shue dan saya akan membentangkan kesan COVID-19 dari segi sosial. Bagi soalan pertama, adakah hubungan sosial anda menjadi teruk disebabkan COVID-19? Terdapat 68% responden menyatakan ya dan hanya 32% responden menyatakan tidak. Ini mungkin disebabkan oleh sekatan aktiviti sosial biasa yang dilakukan bersama-sama dengan kawan-kawan semasa PKP. Soalan kedua iaitu setujukah anda bahawa anda mengalami semakin banyak social phobia? Majoriti responden mengatakan mereka tidak mengalami fobia tersebut, namun 23 responden mengatakan bahawa mereka menjadi lebih takut untuk bersosial sejak PKP. Kumpulan minoriti kemungkinan besar tidak biasa bergaul dengan orang yang tidak dikenali, apatah lagi pada masa pandemik yang tiada aktiviti sosial. Seterusnya, bagi soalan ketiga, yang manakah merupakan aktiviti yang anda tidak jalankan sejak kes COVID-19 meningkat? Majoriti iaitu 50 responden menyatakan mereka tidak lagi terlibat dalam aktiviti penghiburan. 36 responden tidak lagi mengambil bahagian dalam aktiviti sosial, 25 responden tidak lagi bersenam, 5 responden telah henti belajar dan 9 responden telah henti bekerja. Oleh itu, kami harap bahawa pihak kerajaan akan bertindak menganjurkan aktiviti ataupun kempen secara atas talian bagi meningkatkan kesedaran kepentingan senaman. Selain itu, bagi graf yang di sebelah kanan ini, majoriti responden mengakui bahawa stres mereka meningkat disebabkan kekurangan aktiviti untuk dilakukan sejak PKP bermula. Oleh itu, janganlah kita melupakan ahli-ahli keluarga yang memerlukan kesayangan kita. Walaupun kita tidak dibenarkan melakukan aktiviti luaran, kita dapat mengatasi kesukaran hidup ini dengan sokongan ahli-ahli keluarga dan orang yang kita kasihi. Sampai sini sahajalah pembentangan saya. Pembentangan yang seterusnya akan dilakukan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Chong Jia Wei akan membentangkan tentang kesan mental COVID terhadap pelajar. Kesan mental adalah kritikal dan hendaklah diambil berat oleh semua pihak kerana semakin banyak kes membunuh diri telah pun berlaku, terutamanya pada masa PKP. Soalan yang pertama menunjukkan kebanyakan pelajar mengalami kesan mental secara negatif disebabkan sering bimbang dengan kemungkinan dijangkiti virus ini. Responden mungkin mempunyai ahli keluarga atau sahabat yang telah dijangkiti COVID dan mengetahui berapa serius dan teruk virus ini terhadap kesihatan kita. Seterusnya, separuh responden berasa kurang bermotivasi untuk mencapai maklumat mereka. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya sokongan dan tekanan daripada rakan sebaya. Kumpulan belajar secara atas talian kurang berkesan berbanding dengan fizikal. Pelajar yang kurang berdisiplin akan menghadapi cabaran dan mudah diganggu oleh benda lain. Terdapat 32% responden berasa lebih stres dan mengalami kemurungan pada pandemik ini. Ini mungkin disebabkan tiada aktiviti sosial dilakukan dan susah untuk menjumpai sahabat ataupun ahli keluarga. Manakala 32% responden tidak berasa lebih stres, mungkin mereka tidak mengambil berat tentang aktiviti sosial ini. Perbentangan yang seterusnya akan diteruskan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Siu Chin Yong. Saya akan terus membentangkan 4 graf lagi. Graf di kanan anda menunjukkan bahawa lebih kurang 70% responden kami mengatakan bahawa COVID-19 telah memberi impak besar kepada kita. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sejak coronavirus melanda dunia ini, impak besar dan kecil akan berlaku kepada kita. Namun, pada graf di kiri anda menunjukkan bahawa lebih kurang 60% responden kami telah menandangi cabaran-cabaran tersebut dengan baik. Hanya 4% sahaja yang mengatakan mereka tidak dapat menandangi cabaran-cabaran tersebut.
Kumpulan kami turut berasa gembira dengan dapatan kajian tersebut menunjukkan bahawa rakyat Malaysia yang muda tidak akan mudah menyerah kalah kepada seberang cabaran. Seterusnya, marilah kita melihat pada graf yang terakhir. Graf pada kiri anda menunjukkan bahawa lebih kurang 40% responden kami menyatakan bahawa berita palsu COVID-19 telah menyebabkan kekeliruan dan memberi impak psikologi kepada mereka. Kami turut harap dengan pengetahuan dan analisis yang betul, golongan tersebut tidak akan lagi terancam dengan berita-berita palsu tersebut. Graf pada kanan anda pula menyatakan bahawa lebih kurang separuh daripada kesemua responden kami menyatakan bahawa kebimbangan mereka meningkat disebabkan oleh slot terhad untuk mendapatkan penambahan vaksin mereka. Pada pendapat kami, kita tidak harus bimbang kerana kita pasti akan mendapat vaksin kita suatu hari nanti. Sebelum itu, marilah kita sama-sama menjaga diri sendiri dan mengikuti PKP yang telah ditetapkan. Selepas ini, rakan saya akan turut membenarkan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Huiru. Saya akan meneruskan kesimpulan kami. Secara tuntas, pandemik COVID-19 ini telah membawa norma baharu kepada kehidupan manusia termasuk rakyat Malaysia. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijalankan oleh negara kita telah membawa pelbagai kesan psikologi dalam kalangan pelajar seperti cabaran yang dihadapi oleh mereka disebabkan oleh pembelajaran secara atas talian atau aktiviti sosial pelajar yang terganggu. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah menjalankan usaha mengawal dan mencegah penularan wabak ini termasuk memastikan program vaksinasi dapat dijalankan dengan efektif bagi mencapai kelompok imuniti secepat mungkin. Rakyat juga haruslah bertanggungjawab dengan mematuhi segala SOP yang ditentukan oleh kerajaan supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni seperti dahulu. Seterusnya, ini adalah poster kami. Poin-poin yang penting telah dimasukkan dalam poster ini termasuklah pendahuluan, objektif kajian, metodologi kajian, tapatan kajian, penutup dan rekomendasi kami. Itu sahaja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.